Bab yang kedua. Bab yang kedua, sains dan teknologi Islam. Okey, asas falsafah sains dan teknologi Islam. Okey, memang slide ni slide daripada orang lain tapi Ustaz tak adalah copy paste sebiji-sebiji sangat pun apa data-data apa fakta-fakta dalam tu Ustaz share macam tadilah Ustaz share dengan kamu kan. So Ustaz ada buat rujukan yang lain. So sebab tu ada yang dalam slide apa yang Ustaz sebut tak ada kan. So sumber-sumber tu Ustaz ambil daripada buku-buku ataupun rujukan yang lain sebagai penambahan ilmu untuk kamu insya-Allah, dan dia tidak terkeluarlah dalam perbahasan silibus. So nanti akan datang pun kalau ada persoalan tentang konsep sains dan teknologi, itulah bentuk-bentuk ataupun fakta-fakta yang kamu perlu cakna apa yang Ustaz share tersebut. Baik. So kalau kita perhatikan asas falsafah ni, okey, bila sebut asas sains dan teknologi Islam ni, dia satu benda yang mesti ada. Dia sebut asas, dia satu benda yang mesti ada. Dia macam rukun lah. Rukun sains dan teknologi Islam ni apa? Macam tu lah. Okey. Kalau kamu tidak kuat asas ini, maka kamu akan mudah untuk goyah lah. Mudah untuk goyah. Okey, baik. So kita tengok kalau kita perhatikan kandungan topik ni, apa yang terkandung dalam topik asas falsafah sains dan teknologi Islam ni? Dia akan bahas tentang 4 agenda utama. Yang pertama sekali kita akan bincang bab tauhid, asas yang pertama. Yang kedua, khilafah. Yang ketiga, tazkiyah. Dan yang keempat adalah ubudiyah. Okey. So, ini 4 asas falsafah sains Islam. So, setelah kamu belajar tajuk ini, yang pertama sekali kamu akan faham apa itu konsep tauhid dalam sains dan teknologi Islam ni. Yang kedua, kamu akan faham kenapa sistem kekhalifahan ataupun khilafah ini penting dalam sains dan teknologi Islam. Okey. Yang ketiga, kenapa mesti ada unsur tazkiyah, penyucian dalam sains dan teknologi Islam ni. Dan yang keempat, memahami konsep ubudiyah, iaitu perhambaan ataupun pengabdian diri. So, saya harap dengan kita punya sharing pada pagi ini dapat memberi kefahaman yang jelas kepada kamu dan dapat memberi manfaat yang besar kepada kamu insya-Allah. Baik. So kita teruskan. Konsep tauhid dalam sains dan teknologi Islam. So kalau kita perhatikan konsep tauhid ataupun ilmu tauhid ni dia boleh dikenali sebagai apa? Ilmu akidah, ilmu usuluddin ataupun ilmu kalam. Okey. So yang kamu duk belajar sifat 20 ke, tauhid 3 serangkai ke, itu semua termasuk dalam perbahasan tauhid yang akan kita bincangkan. Dan dia adalah perkara fardu ain, daruriyat. Dia mesti kita kena faham tauhid ini dengan tepat, dengan jelas, clear. Okey, once kita dah mukallaf, mukallaf ni apa? Siapa tahu masuk mukallaf? Kita tanya sikit ahli kelas ni. Mukallaf ni apa? Tanyalah sikit. Okey, Muhammad Nur Hakim. Silakan Muhammad Nur Hakim. Muhammad Nur Hakim, mukallaf tu apa Muhammad Nur Hakim? Silakan. Ada ke tak ada Hakim ni? Nur Hakimi bin Muhammad Nur Zaimi. Muhammad Nur Hakimi bin Nur Zaimi. Ada ke tak ada? Ada Ustaz. Apa maksud dia tu Nur Hakimi? Mukallaf ni maksud dia apa? Silakan. Tahu ke tak tahu? Saya nak tanya. Hakimi? Tahu ke tak tahu? Cepat-cepat masa berjalan. Tahu ke tak tahu? Lambat ni. Muhammad Afiq Luqman bin Ahmad Rosli ada? Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Tak ada juga. Ke mana ni? Okey.
Nur Anis Adlina. Maksud mukallaf apa mukallaf? Nur Anis Adlina ada? Oh, ramai tak ada ni. Nur Anis Adlina ada? Ha, apa maksud mukallaf? Saya tak pastilah Ustaz. Okey, tak tahu. Okey. Muhammad Dini Hafi bin Abdullah Zawawi. Ada? Tak ada. Sebab kita bincang bab mukallaf. So, bila kita mukallaf, kita kena faham apa itu tauhid, kepentingan, asas. Okey? Tak ada juga. Okey, baik. So, Saya jumpa mukallaf tak? Saya ni. jumpa. Silakan. Orang yang telah cukup umur yang wajib melaksanakan perintah Allah. Okey, mukallaf orang yang cukup umur. Maksudnya balik lah. Okey. So, dia mesti Islam. Okey, dia mesti berakal. Dan dia mesti sampai seruan Islam kepada dia. Okey, dan dia ni mestilah ataupun dia dikenali sebagai mukallaf. Okey, mukallaf ni ada 4 perkara, iaitu Islam, balik, berakal dan sampai seruan Islam kepada dia. So, kalau kamu ni adalah mukallaf lah. Okey, kamu yang ada dalam kelas saya ni adalah mukallaf. Baik. So, setiap mukallaf dia mesti menguasai tauhid ini dengan tepat, dengan betul, supaya dia tidak terjebak dalam gejala syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum dia belajar ni, hukum dia apa? Fardu ain. Tadi saya dah sebutkan kepada kamu. So, meninggalkan pengajaran akidah ni dia adalah berdosa. Berdosa. So, jangan sesekali tinggal bab akidah dalam proses pembelajaran kamu. Okey, baik. So, kalau kita perhatikan, bila seseorang tu akidah dia clear, kan, semua kerana Allah, semua untuk Allah, semua untuk mendapat redha Allah Azza wa Jalla. Sebab berdasarkan tuntutan syahadah dia ucap tu lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu. Okey. Jadi bila dia faham tuntutan syahadah, tuntutan 2 kalimah syahadah dia ucap itu, maka automatically dia punya tauhid itu clear. Okey, dalam selama dia still kena belajar lah perkara yang membatalkan iman dan sebagainya itu. Okey, baik. So, apa peranan ilmu tauhid ni dalam sains dan teknologi? Itu persoalannya, kan? Kita duk sebut-sebut tentang tauhid ni. Okey. So, apa peranan dia? Okey, kalau kita tengok bila ilmu tauhid itu ada dalam hati sanubari setiap saintis Muslim itu, okey. So, dia biasanya dia akan membawa manusia tersebut mengenal Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang Maha mentadbir alam, Maha memberi kuasa, Maha menghidupkan, Maha mematikan. Okey. So, ini peranan ilmu tauhid dalam sains dan teknologi. So, bila kajian-kajian dia buat, contohnya tidak berjaya dan sebagainya, dia akan meletak pergantungan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak menganggap bahawa setiap apa yang dia buat itu atas dasar kuasa dia semata-mata ataupun kemampuan akal dia semata-mata. Tetapi dia yakin bahawa ini adalah daripada Allah Azza wa Jalla yang dipinjamkan kepada dia ilmu tersebut dan kemampuan tersebut. Ya. So, kalau kita perhatikan, kenapa diletakkan surah Al-Ikhlas? Okay. Ini kandungan tauhid yang paling clear. Kan? Dia ada tauhid dalam ni, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma' was sifat. Okay. So, tauhid uluhiyah ni apa? Tauhid rububiyah ni apa kan? So, katakanlah, Qul huwallahu ahad. Allah itu yang Maha Esa. Allahus samad. Okay. So, Qul huwallahu ahad itu kita letak dia sebagai tauhid rububiyah. Okay. Kita mengakui bahawa Allah ini yang Maha Esa. Allahus samad. Allah tempat bergantung. Okay. Tempat bergantung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kan. Dalam surah Al-Fatihah, kepada engkau kami menyembah, kepada engkau juga kami memohon pertolongan. So, Allahus samad itu tempat kita bergantung.
segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. So dia ada dekat situ yang mana Allah Ta'ala ini kita tidak boleh menyamakan dia. Okey, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satu benda yang boleh menyamai Allah Azza wa Jalla. Kalau hebat macam mana pun kajian kita kan, tetap tidak boleh melawan Allah Azza wa Jalla. Baik. So, apa peranan ilmu tauhid lagi yang seterusnya? Yang pertama, dia dapat mengenal Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua, dia memberi maklumat tentang proses kejadian dan perkembangan alam dan manusia. Okey. So, daripada ilmu tauhid lah kita yakin dan kita tahu bahawa segala proses kejadian dan perkembangan alam ini semua datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, kalau kita tengok, menguasai dan mengembangkan ilmu tauhid melalui penemuan, pembuktian dan penulisan ilmu sains dan teknologi. So, kalau kita perhatikan, tiga-tiga peranan ini sebenarnya telah dibuktikan oleh cendekiawan Islam sebenarnya, okey, pada kurun yang ke-13 Masihi. Yang mana kalau kita perhatikan, diorang ni telah mengamalkan peranan-peranan yang saya nyatakan kepada kamu ataupun yang tertera dalam skrin kamu pada ketika ini, yang mana diorang membuat kajian, diorang membuat penterjemahan, diorang juga menulis ilmu-ilmu tersebut dalam pelbagai disiplin. Okey, so disiplin daripada Quran tu diorang terjemahkan dan diorang apply, diorang buat penulisan dan sebagainya, diorang kembangkan dan dijadikan sebagai rujukan utama. So dalam proses pembangunan tamadun, okey, yang mana kalau sebelum ni tamadun yang sedia ada, contohnya tamadun yang tidak berteraskan kepada konsep tauhid, so dia orang terjemahkan pembangunan tamadun itu dalam kerangka tauhid yang sebenar. Okey, so itu telah dibuktikanlah peranan-peranan yang Ustaz share kepada kamu ni, ya. Baik. So, apa peranan saintis dan teknokrat Muslim ini pula? Okey, dalam nak apply konsep sains, konsep tauhid dalam konsep tauhid dalam sains dan teknologi ni. Okey. So, yang pertama sekali, kalau dia nak apply ilmu tauhid dalam sains dan teknologi ni, maknanya saintis ataupun teknokrat macam kamu ni, yang pertama sekali dia kena apa? Dia kena melengkapkan diri dengan ilmu tauhid yang sebenar. So dia kena belajar lah ilmu tauhid tu, kan? So dia belajar ilmu tauhid melalui pintu tauhid, tauhid 3 serangkai contohnya, kan? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. So dia kena faham perkara tersebut. Okey. So bila dia faham perkara tersebut, barulah dia tidak mudah terjerumus dalam kekeliruan dan salah faham dalam ilmu ketuhanan ini. Okey, so sekarang ni banyaklah kan pemikiran liberal, pluralism dan sebagainya. Okey, aliran saintism sebagai contoh. So ini semua benda-benda yang memberi cabaran yang besar kepada umat Islam. Baru-baru ni Ustaz tengok satu filem, apa tu, Thai Cave Rescue, kan? Jadi yang ada 6 episod tu, menarik juga dia punya cerita dia tu. Dan salah seorang yang pelakon dalam tu, Gubernur tu, dia kata, aku adalah orang sains, aku tak percaya kepada unsur-unsur ketuhanan dan sebagainya ni, kan. Jadi di situ kita dapat lihat bahawa memang begitulah cara fikir orang sains. So dia takkan meletakkan pergandungan kepada agama ataupun unsur ketuhanan, ya. Baik. So peranan saintis dan teknokrat dalam nak apply tauhid ni apa lagi? Yang pertama, dia kena lengkapkan ilmu tauhid itulah. Yang kedua, dia kena terjemahkan ilmu tauhid ataupun akidah Islam dalam segala aktiviti sains dan teknologi inilah. Okey, so dia mesti kena menterjemahkan. Okey, macam mana Ustaz dah share pada awal-awal tadi, ataupun setiap kali Ustaz cakap, seorang saintis ni dia kena siasa rendah diri, dia kena siasa menganggap bahawa Allah lah Maha Kuasa. Itulah maksud menterjemahkan tu. Yang ketiga apa?
menghasil atau mencipta sesuatu ni yang mana ciptaan itu dapat membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Okey, so teknologi yang ada pada hari ini dia boleh buat, ataupun teknologi yang belum dicipta dia boleh cipta, yang mana penciptaan itu menjurus kepada penterjemahan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Okey, yang keempat apa? Kenalah memelihara kesucian agama Islam ni. Okey. So kena tolaklah dakwa-dakwi ataupun dakwaan ataupun hasil kajian yang menggambarkan fitnah kepada agama Islam. So kamu nanti bila tengok saintis-saintis tertentu ataupun pengkaji-pengkaji tertentu dia orang buat kajian ini, so kajian tu atas tujuan untuk memfitnah Islam sebagai contoh kan. So kamu kenalah mempertahankan, membuat pencerahan semula dan sebagainya lah. Sama lah macam Zakir Naik kan. Dia orang pakar dalam Al-Quran dan Bible. So dia orang lawan dakyah-dakyah orang Kristian ini dengan cara membawa kembali kelemahan-kelemahan yang berlaku dalam Bible. Contoh dalam perbandingan agama lah. So dalam perbandingan sains sebagai contoh, ada kajian-kajian dalam Quran yang mungkin bertentang dengan kajian yang ataupun penemuan yang mereka temui. So kita tetap ada jawapan yang mana dapat membela kembali fitnah yang dilakukan terhadap agama ataupun Al-Quranul Karim itu sendiri. Okey. Yang kelima, apa peranan saintis lagi? Dia hendaklah bersikap proaktif menyebarkan agama Islam lah melalui aktiviti sains dan teknologi. So dengan kemampuan yang dia ada, sambil-sambil dia buat research dan sebagainya itu, sambil-sambil itu juga dia mengembangkan ajaran Islam ini melalui aktiviti-aktiviti kajian ataupun penemuan yang dia buat tersebut. Baik. So itu peranan saintis dan teknokrat Muslim dalam mengapply ataupun mengaplikasikan konsep tauhid dalam sains dan teknologi. Baik, kita tengok yang seterusnya. Okey, implikasi ilmu tauhid dalam sains dan teknologi ni apa? Okey. So, apa kesan? Okey. Tadi aplikasi, nak apply. Ni impli. Impli ni maksudnya kesan. Okey. Okey, baik. So, kalau kita perhatikan dalam slide yang tertera di hadapan kamu ni, dia kata apa kat situ? Okey, kesan tauhid dalam sains dan teknologi ini adalah yang pertama sekali, dia menjadikan saintis ini berpegang teguh dengan ajaran Islam. Okey, itu kesan yang pertama. Yang kedua, dia menjadikan saintis ini apa? Mengakui kewujudan Allah Azza wa Jalla dan tekun menghayati kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan mempunyai akidah yang kukuh. Kesan daripada akidah yang kukuh tu dia melahirkan apa? Peribadi dan akhlak yang terpuji. Kita tak nak saintis yang mulutnya membaca Quran tetapi akhlaknya tidak menterjemahkan bacaan Al-Quran tersebut. Sebab kesan tauhid yang lemah, okey, menyebabkan akhlak tersebut tidak diterjemahkan dengan sepenuhnya. Okey, itu yang kita tak nak lah. Kita takut benda-benda macam ni, termasuklah ustaz sendiri pun. Ya. Baik. So, itu antara kesan ilmu tauhid. Saya rasa clear dah dekat situ berkenaan dengan tauhid. Okey, dalam tauhid ni apa yang kita bincangkan tadi, kita bincang sedikit tentang konsep tauhid secara umum. Lepas tu kita bincangkan juga tentang peranan saintis dalam mengaplikasikan tauhid. Dan yang ketiga, kesan tauhid dalam sains dan teknologi. So itu tiga perkara berkenaan dengan tauhid yang Ustaz rasa clear. Dan kalau kita perhatikan perbahasan kita yang berikutnya adalah berkaitan dengan khilafah ataupun khalifah. So bila kita bincang tentang khalifah ni, khalifah dia mestilah seorang yang bertauhid dengan tauhid yang sebenar. Dan bukanlah orang biasa-biasa, tapi dia mestilah seorang Muslim yang mempunyai pegangan tauhid yang kukuh. So khalifah ni dia berasal daripada perkataan bahasa Arab sebenarnya.
So khalifah ni dia berasal daripada perkataan khalafa. Okey. Maksud dia pengganti. Sebab tu kalau kita perhatikan dulu khalifah yang pertama Saidina Abu Bakar. Khalifah ni pengganti. Okey. Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Okey. Lepas tu datang Saidina Umar. Kan? Jadi payah pula lah nak sebut khalifah tu. Kan? Khalifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengganti kepada pengganti Rasulullah. Kan? Pengganti kepada pengganti. Pengganti apa? Pengganti Rasulullah yang pertama adalah Abu Bakar. Kan? Jadi payah. Sebab tu ditukar Abu Bakar, Saidina Umar tu kepada Amirul Mukminin. Okey. Baik. Walau bagaimanapun kita sedang bahas tentang khalifah. Kita adalah khalifah. Ini berdasarkan dalam Al-Quranul Karim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kan? Dialog para malaikat dengan Allah Azza wa Jalla. Wa idh qala rabbuka lil kan? Allah Taala sebut kepada malaikat, kan? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak jadikan khalifah di atas muka bumi ini, kan? Baik. So kitalah khalifah tu. So khalifah ni kalau kita tengok maksud dia apa? Pentadbir alam semesta lah. Kita adalah pentadbir. So bila pentadbir kita bertanggungjawab lah. Okey. Kita lah menjadi saintis dan teknokrat untuk menguruskan alam ini. Jadi kita kena ambil peranan lah dalam proses pembinaan teknologi dan inovasi untuk kemudahan manusia di atas muka bumi ini. Tapi dengan syarat lah dengan syarat aktiviti sains dan teknologi yang kita nak bangunkan ni dia mestilah mengikut garis panduan dan juga etika Islam itu sendiri. So apa peranan khalifah? Yang pertama sekali dia memakmurkan bumi lah. Okey. So mesti ikut garis panduan dan etika Islam, barulah makmur bumi tersebut. Yang kedua, menjalankan aktiviti sains. So kena buat kajian, kena buat penyelidikan. Okey, yang mana mesti bertepatan dengan syarak lah. Okey. Dan juga sesuai dengan keperluan manusia. Ni kadang-kadang buat kajian tak sesuai dengan keperluan manusia pun. Kan? Itu masalahnya, dia berlaku pembaziran kat situ. Ada juga yang buat kajian, simpan je kajian tu dalam pustakaan. Kan? Tak pula apply dalam kehidupan seharian. So menyebarkan Islam. Okey. So sebagai khalifah ni dia mesti ada dalam hati dia tujuan aku buat ni tidak lain tidak bukan adalah untuk menonjolkan diri aku sebagai seorang muslim yang berkemampuan dalam proses membangunkan sains dan teknologi. Buat kajian, bentang paper, pergi ke international conference, kan? Macam kamu ni sekarang ni dah didedahkan apa-apa tersebut kan oleh lecturer kamu. So buat, kan? Tidak lain tidak bukan adalah membuktikan kamu sebagai seorang muslim. Itu kita punya niat yang pertama sebenarnya. Bab kita nak dapat award, sertifikat dan sebagainya itu semua rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. So peranan kamu juga adalah sebagai menyangkal dakwah-dakwah barat macam mana yang kita share sebentar tadi lah. So apa kesan bila kita sedar diri kita ni sebagai seorang khalifah? Okey, kita akan bertanggungjawab macam kamu kan. Kamu sedar kamu sebagai khalifah, kamu datang kelas, dengar apa yang ustaz share, kamu bagi faham. Okey. So kalau boleh faham kan, itu satu benda yang baiklah dan kamu akan rasa bertanggungjawab dalam proses menjalankan amanah yang diberikan ke atas diri kamu. Okey. So kesan khalifah ni dia jadi apa? Berwibawa lah. Biasa berinovasi, beretika. Dia sentiasa berfikir, apa sumbangan aku kepada Islam? Apa sumbangan aku kepada umat dan sebagainya. So dia akan terzahir potensi diri sebagai pemimpin dan ketua yang berwibawa lah. Okay, bila dia sedar bahawa dia sebagai seorang khalifah. Okay. Dan kesan berikutnya apa? Dia akan menghasilkan satu natijah, satu keputusan yang baik lah dan memberi manfaat kepada manusia, dan dia akan sentiasa bersemangat ataupun bersifat gigih. Okey, gigih dalam proses membangunkan umat Islam itu. Baik. So ini
perbahasan tentang khalifah. Okey. Next, asas falsafah sains Islam lagi apa? Tazkiyatun nafs. Okey, tazkiyatun nafs. Okey, tazkiyah tu maksud dia membersihkan, menumbuhkan. Nafs itu adalah jiwa. Okey. So kalau kita tengok dari sudut bahasa Arab ni, tazkiyah ni dia bermaksud pembersihan ataupun penyuburan. Okey. So bersih daripada apa ni? Sifat-sifat keji lah, sifat-sifat mazmumah. Okey, sifat-sifat zalim yang ada dalam diri kita tu. Okey. Dan kalau kita tengok pembersihan ini dia ada dua. Okey, dua proses utama dua proses utama. Yang pertama sekali at-takhalli dan yang kedua at-tahalli. Okey, takhalli ni maksud apa? Membersihkan diri daripada sifat-sifat yang tercela. Manakala at-tahalli ni pula menghias jiwa dengan sifat-sifat yang mulia. Okey, buang sifat-sifat negatif tu, masukkan sifat-sifat positif. Okey, yang ni kadang-kadang kita tengoklah motivator duk sebut kan. So, buang sifat mazmumah, masukkan sifat mahmudah. Itulah takhalli dengan tahalli. Baik. So, kalau kita perhatikan manusia yang ada sifat tazkiyah itu, okey. So, biasanya dia adalah seorang yang tenang. Orang yang cerah jiwanya. Okey. Dan diri dia ni tak ada sifat-sifat kebinatangan. Okey. So, kamu sebagai seorang Muslim, kamu kena sentiasa bertazkiyah, membersihkan jiwa. Cara dia macam mana? Istighfar lah. Kan? Istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Amalkan zikir-zikir yang dinyatakan dalam Quran sebagai contoh, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kan? Ini semua perkara-perkara yang boleh membersihkan jiwa. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kan? Jadi fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Kan? Contohnya kan. Baik. So tazkiyah ni juga dia menjadikan manusia ni dia menitik beratkan pelbagai perkara lah. Orang yang sentiasa dia tazkiyah menyucikan hati dia ni dengan zikrullah. Kan, dia ni sentiasa akan menjaga pelbagai aspek yang lain dalam Islam seperti ibadah, tauhid, akhlak. Dia akan sentiasa jaga benda ni. Okey, berbeza dengan orang yang tak jaga jiwa dia, tak sentiasa menyucikan hati dia, maka dia akan tak mementingkanlah ibadah, tauhid, akhlak itu. Baik. So, kalau kita tengok proses penyucian dalam konsep tazkiyah ni, okey, konsep penyucian dalam konsep tazkiyah ni, dia melihat kepada beberapa perkara. Yang pertama sekali macam mana? Yang pertama sekali ni kamu boleh ingat benda ni kalau ada catatan terus buat catatan. Yang pertama sekali kamu mesti melaksanakan perkara yang wajib. Okey. Yang ni cara nak tazkiyatun nafs. Jangan tinggal benda wajib. Contohnya apa? Solat, puasa, zakat, kan, haji, semua tu jangan tinggal. Yang kedua, meninggalkan perkara haram dan syubhah. Ustaz dah pernah sebut kat kamu. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Kan? Tinggalkan benda yang tidak kamu ragui, tinggalkan benda yang kamu ragui kepada benda yang tidak kamu ragui. Kan? So benda yang ragu-ragu ni tinggalkan. Kan? Benda haram pun kita tinggal, benda syubhah pun kita tinggal. Yang ketiga, kita kena menambahkan kesungguhan kita untuk buat benda-benda sunat. Contohnya apa? Solat qabliyah subuh, solat sunat duha, contohnya kan. Baca Quran selepas maghrib, contohnya, kan. Berpuasa. Jadi tambahkan kesungguhan kita untuk melaksanakan perkara-perkara yang sunat. Okey. Dan yang keempat, menjaga adab dan juga akhlak. Ni cara kamu nak cuci hati ni. Kan? Yang keempat apa? Jaga adab dan akhlak. So, dengan guru kita berbahasa dengan baik. Dengan kawan-kawan kita berbahasa dengan baik. Hindarkan perkara-perkara yang boleh menyakitkan hati orang lain. Kan? So, elakkan. Tak tahu nak cakap apa, tak ada keperluan, diam. Tak payah nak menyampuk dan sebagainya. Okey? Dan yang kelima, macam mana nak tazkiyatun nafs ni? Bergaul dengan orang yang salih.
Soleh ni bukan nama soleh. Kan? Kalau nama dia soleh, tapi dia memang soleh, tak apa lah. Kalau soleh, perangai tak soleh tak cantik juga. Kan? Jadi pilih orang yang soleh. Okay? Orang yang baik-baik sebagai kawan. Okay? So, itu 5 perkara. Macam mana nak tazkiyatun nafs, nak sucikan jiwa. Macam mana? Ada 5 perkara tadi yang saya sebutkan. Dan kalau kita perhatikan juga, so bila kita tinggalkan perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh membawa kepada dosa, itu juga bentuk untuk kita menyucikan hati kita. Okey, kalau kita tengok Ibrahim Al-Khawwas, Ibrahim Al-Khawwas dia kata apa? 5 perkara yang boleh menyucikan hati. Yang pertama apa? Membaca Al-Quran, mendirikan salat malam. Yang kedua, yang ketiga mengosongkan perut, kan? So sentiasa orang kata apa waktu sahur ni dia mengadu dan bercakap dengan Allah Azza wa Jal. Okey, dan duduk dengan orang-orang yang salih. Okey, itu antara 5 perkara yang dibawa oleh Ibrahim Al-Khawwas, cara nak menyucikan jiwa. Okey. So bila kita ada tazkiyatun nafs, insya-Allah kamu punya akademik, kamu punya agama sentiasa akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So apa kesan tazkiyatun nafs? So kesan tazkiyatun nafs ni kalau kita perhatikan sifat mazmumah tu tak adalah lah. Okey, insya-Allah tak ada. Hawa nafsu, emosi akan terkawal. So hari ni penyakit emosi banyak berlaku pelajar-pelajar sekalian. So kalau kamu punya emosi tak stabil, kamu kena cek balik tazkiyatun nafs, penyucian jiwa tu. Jiwa kamu bersih ke tak bersih? Kadang-kadang kita paranoid, kadang-kadang kita apa lagi banyaklah benda-benda yang memungkinkan untuk jiwa kita tidak tenteram tu. Okey, emosi kita tak stabil, ada punca-punca dia dan kita kena cari penyelesaian. Jangan biar nanti dia boleh menjadi barah. Okey, sebagai contoh hari ni banyak penyakit kan, anxiety lah, depression lah dan sebagainya. So elakkan perkara tersebut. Cara dia adalah tazkiyatun nafs. Tadi Ustaz dah bagi dah 5 perkara okey macam mana nak tazkiyatun nafs, dan ada juga pandangan Ibrahim Al-Khawwas dalam proses menjaga jiwa tersebut. Okey, implikasi apa lagi? Berperibadi cemerlang lah. Bila ada ujian dan masalah, dia boleh hadap benda tu dengan tenang. Sebab jiwa dia tu sentiasa bersih. Sentiasa berlapang dada, mengasihi dan istiqamah, kan? So, istiqamah dalam kebaikan lah maksudnya ni. Kan? So, dalam pekerjaan dia konsisten. Sebab apa? Jiwa dia bersih. So, benda yang Ustaz share kepada kamu ni bukanlah untuk kamu semata-mata, tapi juga untuk peringatan kepada diri Ustaz jugalah. Kan? So, sebab kita sama-sama manusia. Kadang-kadang Ustaz pun diuji dengan ujian hati dan jiwa ni. Na'udzubillah min dzalik. Baik. So, last sekali sebelum kita nak habis, kita tengok apa asas falsafah sains Islam. Dia ada ubudiyah. Ubudiyah ni apa? Kan? Ubudiyah ni adalah penghambaan ataupun pengabdian diri kepada Allah Azza wa Jal. So, kita kena faham. Sains dan teknokrat Muslim kena faham. Okay, bahawa hidup kita atas dunia ni adalah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Okay. So, apa 3 skop ubudiyah kepada Allah Ta'ala ni? 3 skop memperhambakan diri ataupun mengabdikan diri kepada Allah ni. Okay. So, tunduk hati kepada Allah Ta'ala dalam apa sahaja yang dilakukan. Please, pelajar-pelajar sekalian. Apa yang kita nak buat, kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita taat kepada Allah Ta'ala tanpa rasa berat. Okay. Hari ni kadang-kadang bila kita buat ibadat tu, kita tak rasa pun ibadat tu sebagai satu keistimewaan dalam Islam yang kita anuti. So bila kita buat ibadat tu, kita rasa sebagai beban. Itu masalah dia. Kan? Sebab tu payah nak solat. Sedangkan bila kita solat tu, kita rasa seronoknya dapat solat ni. Orang lain, orang agama lain tak ada pun solat macam ni. Aku dapat solat. So inilah istimewa aku duduk dalam Islam. Aku boleh solat. Aku boleh baca Quran. Tambahan pula dia pula lepasan
tahfiz ke apa kan. So dia seronok untuk mengulang Al-Quran, membaca Quran dan sebagainya. Kalau dia tak tahfiz sekalipun, dia rasa bangga dengan keistimewaan ibadat yang ada dalam Islam ini yang dia buat. Kan? So yang ketiga, bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. So bila dia buat satu projek kajian, penemuan, so dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, apa kesan ubudiyah ni? Maknanya saintis dan teknokrat Muslim ni yang pertama, dia akan jadi patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Okay? Sebab apa? Dia sebagai hamba. So hamba ni dengan Tuan, manalah boleh nak komen-komen, condemn, nak lawan-lawan belakang. Tak ada. Kan? Kita takutlah kepada kita punya Tuan tu. Sebab kita hamba dia kan. Itu dia analogi yang paling mudah. So, bila kita faham kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla, kita akan ada matlamat. Kita tahu tujuan hidup kita. Okay? Kita tak rasa berat nak buat ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita nak menjalankan amanah. Kita nak berlaku amanah. Kita tak rasa berat. Sebab kita tahu bahawa kita adalah hamba Allah Azza wa Jalla. Dan matlamat hidup kita adalah memperhambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. So, kesan yang terakhir adalah dia akan menambah nilai iman kepada Allah Azza wa Jalla. Okay. Jadi pelajar-pelajar yang saya kasih sekalian, kalau kita perhatikan, apa kesimpulan yang kita boleh buat? Konsep tauhid, konsep khilafah, konsep tazkiyah, konsep ubudiyah ni, dia adalah satu asas yang kena ada, wajib ada dalam setiap individu Muslim. Tak kiralah dia saintis ke, teknokrat ke, dia tak teknokrat ke, dia dia bahagian hospitality ke apa ke, semua kan ada benda-benda ni. Okay. So, 4 prinsip asas ni dia merupakan tunjang utama lah. So, dalam menjalankan satu kajian sains, supaya dia tidak menyeleweng dan memberi mudarat lah kepada manusia dan juga alam. Ada satu lagi sebenarnya yang saya nak tambah, iaitu ilmu. Okay, ilmu. Ilmu tu sebagai tambahan lah untuk kamu. Yang mana ilmu ini kalau tidak ada juga dijadikan sebagai asas pun, dia mungkin akan berkurangan lah. Okay. So walau bagaimanapun ilmu boleh dimasukkan dalam aspek tauhid. Okay. Ilmu boleh dimasukkan juga dalam aspek-aspek yang lain. Sebagai khalifah sebagai contoh, salah satu cabang adalah ilmu. Kita pun boleh masukkan begitu jugalah. Jadi saya rasa alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai sudah kita punya kelas pada hari ini.